warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isya kita, pengajian doa menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua lah, terutamanya dalam bab doa. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kita semua pada malam ini diberikan kesihatan yang baik dan diberikan juga kelapangan masa, sekalipun kita di Selangor ini terutamanya masih lagi meneruskan PKPB. Namun kita lihat perkembangan yang sangat positif, yang baik apabila sebahagian tempat mula dibukalah, terutama di wilayah Kuala Lumpur, itu juga Putrajaya dan bahagian utara Selangor lah, seperti Kuala Selangor, Sabak Bernam, Hulu Selangor. Jadi kita doa mudah-mudahan dipermudahkan lagi bagi masjid-masjid dan surau di bahagian yang lain sekitar Selangor ni. Namun alhamdulillah dengan teknologi yang ada, yang canggih pada hari ini, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam bentuk live di Facebook ni, di Akademi Sunnah. Maka kita kena syukuri nikmat ini, perbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal, dan juga dalam bentuk tindakan dengan kita sedaya upaya share lah, kongsi kita punya video live malam ni, mudah-mudahan mendapat ganjaran ilmu yang jariah, ilmu yang sentiasa mengalir, yang sentiasa berjalan. Maka jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk kongsi dulu sebelum kita mulakan kuliah kita malam ni di grup-grup WhatsApp kita, Telegram, Facebook kita ke, dengan sahabat-sahabat, jiran kita, begitu ya, keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah ni salah satu daripada medium lah yang kita mudah saja, cumanya sama ada kita ni rajin ataupun tidak. Mangkali makin mudah makin kurang rajin. Jadi manfaatkan sedaya upaya teknologi yang kita ada pada malam ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sementara kita menunggu beberapa orang lagi jemaah dan juga para pelajar kita untuk masuk kelas malam ini, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, kita nak feedback sikit pada siapa yang mengikuti daripada awal dan yang baru masuk sekarang ni, bagaimana kita punya audio. Audio kita malam ni adakah clear? Itu juga video kita adakah clear, nampak terang, jelas? Jadi kita nak sikit feedback lah. Tuan-tuan boleh masukkan di komen Facebook kita, Akademi Sunnah. Juga insya-Allah kita pancarkan juga cross posting ke page saya sendiri, Usama Muhammad Razi. Juga boleh komen di sana ke, bagi siapa yang menonton di sana. Tetapi kita galakkan begitu juga page-page yang lain, Al-Khair ke, Muhim ke, kita galakkan ke page utama kita ni, Akademi Sunnah ni. Boleh masukkan di komen. Kita ada peraduan yang istimewa, iaitu
peraduan yang masih berjalan lah daripada semalam, daripada minggu yang lalu, minggu lepas. Minggu ni insya-Allah masih berjalan, masih terbuka bagi siapa yang nak join. So boleh insya-Allah kita punya admin pin di bawah ni kita punya message, boleh baca message di situ cara-cara untuk kita join peraduan ini. Dan hadiahnya pun menarik, bernilai RM150 untuk seorang. Seorang bukan kongsi ramai, untuk seorang. Untuk kita insya-Allah ada 2 orang pemenang untuk minggu ni lah, daripada minggu lepas sampai ke minggu ini. InsyaAllah difahamkan admin kita akan umum esok. Esok siapakah pemenang untuk seminggu daripada minggu yang lalu dan minggu ni. InsyaAllah 2 orang pemenang. Kupon buku daripada karya PIS. Itu karya yang bernilai, yang berkualiti, kebanyakannya terjemahan buku-buku daripada bahasa Arab yang terkini, yang sangat sukar didapati di pasaran. So bila kita menang kupon ni, insya-Allah kita boleh beli buku-buku ni lah. Sangat bernilai, sangat berharga buku-buku ni. So kita menang dua-dua sekali, insya-Allah. Kita menang juga nilai di dunia, nilai yang agak tinggi tu RM150 untuk seorang, dan juga nilai akhirat, iaitu dari sudut ilmu, yang bernilai terjemahan dan buku-buku yang terkini yang bernilai. So dua-dua kali sekali insya-Allah kita nak kejar. Dua-dua sekali. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk masuk dalam peraduan ni. Tak susah, dia cuma share, post dekat wall yang akan ditunjukkan admin kita. Kita pergi dekat wall Akademi Sunnah ni, ada tentang peraduan ni. So kita boleh share dan kita boleh buat segala kreativiti kita untuk menarik orang ramai ke page ini. Kemudian komen di bawah, saya adalah pun join kontes ni. So insya-Allah admin kita akan nilai lah siapa yang paling kreatif, sama ada dari sudut penulisan, mungkin dari sudut audio ke, video ke, ataupun gambar ke, picture, poster, apa saja kemahiran yang kita ada, kita bantulah admin kita support pada siapa yang telah pun infak harta dan juga tenaga untuk menjayakan kuliah secara online ini, page Akademi Sunnah ni. Baik, hayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa baru masuk, kita baru saja mukadimah sikit menunggu berapa orang jemaah kita untuk masuk. Baik. Jadi nampaknya ada beberapa orang masuk dalam kuliah kita malam ni. Saya ingat kita boleh mulalah kot. Kuai-kuai. Nanti ada hal lain dia masuk kemudian lah, insya-Allah. Baik. Kita sedang membincangkan kitab Rintihan Para Nabi. Ini kitab yang kita gunakan. Kita punya, apa nak nampak? Hilang-hilang pula. Okey, ni lebih kurang macam nilah dia punya kitab dia, Rintihan Para Nabi, karangan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Siapa yang belum ada lagi kitab ni, boleh PM admin kita, yang boleh belilah, dia akan post terus direct ke rumah kita, insya-Allah. Baik, pada kuliah yang lalu kita berhenti pada bab taubat Nabi Sulaiman alaihi salam. Taubat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini insya-Allah kita akan masuk taubat Nabi Daud alaihissalam. Jadi bab taubat Nabi Daud alaihissalam ni selepas bab taubat Nabi Sulaiman. Jadi timbul kemusykilan pada kita kalau kita ikut di sudut turutan lah, mana di sudut seniority. Nabi Daud alaihissalam adalah ayah kepada Nabi Sulaiman. Jadi kenapa bab Nabi Sulaiman alaihissalam dulu, kemudian baru diikuti bab Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala alam, kalau ikut susunan seniority, bab Nabi Daud lebih awal lah banding bab Nabi Sulaiman. Namun mungkin Syekh Abdul Razak hafizahullah melihat kepada sudut yang lain.
lihat pada sudut yang lain. Contohnya, surah Sad ini menceritakan kedua-dua kisah taubat kedua-dua Nabi, iaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud AS. Kedua-dua Nabi dalam surah yang sama, iaitu surah Sad. Namun kisah Nabi Sulaiman AS, taubat yang Nabi Sulaiman AS, pada ayat 34 sehingga 35, seperti mana kita baca pada minggu yang lalu, kuliah yang lepas. Surah yang sama ayat 34. Adapun kisah Nabi Daud AS, surah Sad ayat 21 sampai 25. Jadi di sini zahirnya kita melihat kepada kefaqihan Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Barangkali dia menyusun mengikut ni. Ayat yang mana dulu dia ceritakan kisah ni. So, kalau kita tengok surah Sad, dia pada ayat yang ke-34, surah Sad juga ayat yang ke-21 kita lihat mungkin ada satu sudut lah yang dilihat oleh Syekh Abdul Razak. Namun kalau ikut turutan pun, kisah Nabi Sulaiman ayat 34, kisah Nabi Daud ayat 21, maknanya lebih awal. Ayat yang lebih awal pada surah yang sama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin atau ia sekadar satu teknikal sahaja. Namun kalau kita tengok pada sudut itu, itulah yang zahir. Baik, hayakumullah ala wa sahlan. Haji Rusdin, Assalamualaikum Ustaz. Baru sempat buka kuliah online Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Taman Tumpira, suara jelas dan video terang. Alhamdulillah. Jadi ini satu yang menggembirakan bagi admin kita lah terutamanya. Sebab saya perasan dalam 2 malam yang lalu memang sangat perlahan lah reach kita punya video live. 2 malam yang lalu sangat perlahan. Sehingga kan sebahagian video tak boleh play pun. Sebahagian video tak boleh baca pun dia punya komen. Di malam ni alhamdulillah kita tengok dia punya feedback semuanya clear lah. Haji Ahmad Kamal, Assalamualaikum Ustaz. Malam ni Sungai Petani clear walaupun hujan. Jadi Sungai Petani yang sentiasa hujan setiap malam. Kita di Sungai Long Kajang pun hujan juga pada setiap malam. Alhamdulillah malam ni clear. Baik. Hayyakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Puan Rosminah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara jelas Ustaz. Alhamdulillah. Haji Ashabul Kahfi, alhamdulillah audio jelas. Semuanya clear, jelas. Sambil-sambil itu tuan-tuan puan boleh lihat pada komen yang telah dipin oleh admin kita lah. Bagi siapa yang nak join kontes peraduan kita, jadi silakan. Haji Amirul hadir Ustaz, audio jelas. Puan Sarah Hussein, alhamdulillah semuanya clear. Haji MB, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Rosminah Abdullah, alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan urusan ini. Alhamdulillah. Nampaknya semua tak ada masalah apa. Kita boleh terus saja dengan kuliah kita malam ni. Baik. Allah Ta'ala alam. Zahirnya begitulah kalau ikut turutan senioriti Nabi Daud AS. Mengikut kisah pun, kisah Nabi Daud ayat yang ke-21. Surah Sad ayat yang ke-21. Berbanding dengan surah Sad ayat 34, kisah Nabi Sulaiman AS. Apapun yang penting, apakah pengajaran yang kita dapat lah. Ini teknikal saja susunan tersebut. Tapi yang penting, apakah pengajaran dan apakah yang nak dikeluarkan supaya kita beramal daripada taubat Nabi Daud AS pada malam ni. Baik, kita baca ayat berkaitan dengan taubat Nabi Daud AS ni. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط
inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ له عندنا لزلفى وحسن مآب. Baik, surah Sad ayat 21 hingga 25. Baik, maksudnya, dan kami telah memperkuatkan kerajaannya dan kami telah mengurniakan kepadanya hikmah dan kemuktamadan pertuturan. Dan apakah sesungguhnya berita orang-orang yang suka membantah telah datang kepadamu ketika mereka telah memanjat dinding mihrab, iaitu ketika mereka telah masuk di hadapan Daud, lalu dia telah menjadi takut dari kerana mereka. Mereka telah berkata, janganlah engkau takut. Kami adalah dua orang yang berbalah, yang salah seorang dari kami telah berlaku tidak adil ke atas salah seorang yang lain, maka dengan itu engkau hakimilah di antara kami dengan secara yang benar, dan janganlah engkau berlaku tidak adil, dan engkau tunjukilah kami kepada kebenaran jalan. Sesungguhnya ini ialah saudaraku. Ada baginya 99 ekor kambing biri-biri dan ada bagiku seekor. Lalu dia telah berkata, engkau buatlah aku bertanggungjawab ke atasnya. Dan dia telah mengatasiku di dalam penghujahan. Dia telah berkata, sesungguhnya benar-benar dia telah berlaku zalim kepadamu dengan kerana perbuatan meminta kambing biri-birimu kepada kambing biri-birinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari kalangan orang-orang yang terlibat benar-benar sebahagian dari mereka berlaku zalim ke atas sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang salih, sedangkan sedikit sahaja mereka. Dan Daud telah memahami bahawasanya kami telah mengujinya, lalu dia telah mohon pengampunan kepada Tuhannya, dan dia telah jatuh dalam keadaan bersujud, dan dia telah bertaubat. Maka kami telah memberi pengampunan baginya. Akan demikian itu, walha sesungguhnya baginya di sisi kami benar-benar dekat dan kebaikan tempat kembali. Baik, ayat ini satu sahaja kisah yang dibawa dalam bab ini tentang taubat Nabi Daud AS. Itu ayat agak panjang daripada 21 sampai 25 daripada surah Sad. Ayat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir dengan pelbagai tafsiran mengikut kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Iaitu Nabi Daud AS bertaubat ni atas sebab apa? Kerana apa? Apa latar belakang di sebalik ayat ini? Mana kata sebab nuzul turunnya ayat ini kerana apa? Apa sebab penceritaan di sebaliknya? Jadi banyak dibawa kisah-kisah Israiliyat untuk menafsirkan makna di sebalik taubat Nabi Daud AS. Baik, jadi riwayat-riwayat Israiliyat ini wallahu taala alam sejauh mana kesahihannya. Namun ia cuba untuk memberi gambaran kepada kita lah apakah kisah sebab di sebaliknya. Itu tajuk kita malam ni pun kat atas ni. Kita lihat tajuk kita kat atas, kenapa Daud AS bertaubat. Bertaubat disebabkan apa? Bismillah. Alhamdulillah, juadah kita malam ni air limau panas. Limau suam lah. Limau suam. Lain sikit lah setiap malam, tukar-tukar sikit supaya kita bersemangat untuk menghadiri kuliah. Baik, kisah-kisah ini Allah Ta'ala alam datang dari riwayat Israiliyat, tak dapat dipastikan kesahihan. Antara beberapa yang dapat kita
dikeluarkan di sini secara masyhur lah. Yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Antaranya yang paling masyhur dikatakan Nabi Daud alaihissalam ini, dia berkenan kepada seorang isteri orang lain. Isteri panglima perang dia. So isteri panglima perang ni dikatakan seorang yang cantik. Nabi Daud alaihissalam berkenan dengan dia. Tapi malangnya dia adalah isteri seorang panglima. Dan panglima itu sekarang ni ada satu perang yang dia duduk tengah perang. Ada ekspedisi yang dia sedang berada di sana. Jadi diceritakan dalam riwayat Israiliyat itu, Nabi Daud alaihissalam pun utus surat memberikan satu tugasan yang sangat penting, tugasan yang sangat berbahaya pada panglima perang ni, dengan harapan dia akan terbunuh dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya dia pun mendapat arahan tu dan akhirnya dia terbunuh dalam peperangan tu. Kerana tugasan tu, pos dia tu adalah yang paling berbahaya. Kemungkinan dia tu, chances untuk mati tu tinggi. Seolah Nabi Daud alaihissalam dengan sengaja memang nak dia mati. Dan akhirnya dia pun mati, terbunuh dalam peperangan. Maka jadilah janda isteri dia yang cantik ni. Selesai tu, Nabi Daud alaihissalam pun berkahwin dengan janda panglima perang ni yang cantik ni. Itu antara kisah yang sangat masyhur daripada Israiliyat berkaitan dengan ayat ini. Jadi kisah ini sangat masyhur lah. Namun ia dikritik oleh para ulama. Antaranya oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab dia yang masyhur Syarah pada Hadis 40. Syarah pada Hadis 40. Alhamdulillah Hadis 40 ni ini contoh kitab. Dia ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia. Contoh. Pakai Zoom ni dia tak mau lekat lah. Tak apalah, tapi dia bentuk biru macam ni. Hadis 40. Jadi kuliah ni nampak lah. Hadis 40. Ada kena buat kat sini sikit. Okey. Syarah Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Alhamdulillah saya gunakan syarah ni lah untuk kitab hadis 40 lah, pengajian hadis 40 dekat Masjid dan Surau. Area Selangor ni lah, Kajang dan Baging. Antara yang diperingatkan oleh Syekh dalam kitab ni, kisah yang masyhur ni, yang mana mustahil, ia adalah sifat yang mustahil bagi seorang Rasul. Mustahil seorang Rasul dengan sengaja mengharapkan panglima perang dia tu mati, akhirnya berkahwin dengan bekas isterinya ataupun jandanya. Jadi satu bab mengharapkan panglima dia mati, satu bab lagi seolah dia terlalu berlebihan mengejar wanita. Ini mustahil, kerana para anbiya rasul mereka berkahwin dengan wahyu. Nabi kita SAW pun bila dia berkahwin, kesemuanya wahyu, kesemuanya telah diperintahkan bagi dia. Bukannya makna dia tu sendiri nak sangat berkahwin. Ini sifat yang mustahil. Kalau ia datang daripada ayat Quran, maka kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW, Nabi menceritakannya dengan sahih, maka kita sami'na wa ata'na. Tapi ini kalau setakat Israiliyat, yang ni kita tak ambil pun tak apa. Dia Israiliyat je. Dia orang Yahudi saja ataupun orang Nasrani yang mengambil pada kitab-kitab mereka, Taurat, Injil. Sedangkan mereka bunuh para anbiya pun boleh. Kalau setakat nak bunuh karakter lagi boleh. Bayangkan bunuh secara fizikal pun mereka buat, apatah lagi bunuh secara maknawi, secara spiritual, bunuh karakter, bunuh nama baik para nabi, itu lagi mudah. Jadi apakah satu jaminan bahawa cerita mereka ni sahih? Tak ada jaminan. Maka Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih menolak riwayat-riwayat, walaupun yang paling masyhur lah. Kenapa Nabi Daud AS bertaubat? Kerana kesilapan dia tu tadilah. So yang ni dia tak paling masyhur. Ada juga riwayat-riwayat dalam kitab tafsir menyebut Nabi Daud AS melakukan kesilapan apa sehingga dia bertaubat.
iaitu dia telah, yang berkaitan wanita jugalah, dia telah melamar seorang wanita yang mana wanita ini sebenarnya telah pun menerima lamaran. Jadi lamaran yang bertindih lah. Dia kata hari ni kalau zaman kita, syariat kita ni, kita tak boleh bertunang orang yang dah bertunang. Tunang atas tunangan, bertindih. Seolah macam tu lah. Tanpa dia menyelidik dulu wanita ni dah ada pinangan ke, telah pun dipinang. Tanpa dia menyelidik, kemudian apabila dia melihat dikatakan wanita seorang yang cantik, seorang yang cantik, maka dia dah tak peduli, tak selidik, dia terus melamar, dan keluarga wanita tu menerima lamaran Nabi Daud AS dan menolak lamaran lelaki hak sebelum tu lagi. Kenapa dah bertindih. So dia tolak hak lama, ambil yang baru ni pula. Maka Nabi Daud AS bertaubat selepas pada tu. Tu antara riwayat masyhur, dan juga ni pun Israiliyat. Israiliyat. Dan ni pun kita lihat pelik lah, walaupun tak sepelik hak awal. Nombor satu lagi pelik, hak ni pun pelik jugalah. Tapi ya sekadar Israiliyat, sekadar kita halwa telinga lah untuk kita dengar. Tapi ya belum tentu ya betul ataupun tidak. Yang ketiga, riwayat yang ketiga, yang ni Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Ibn Kathir ada menyebut seolah yang ketiga ni dia taklah pelik sangatlah. Ya bolehlah Imam Ibn Kathir pun menceritakannya tanpa mengkritik, dengan kritikan yang seolah nak menolak, tak, dia cuma cerita saja. So yang nombor 3 ni bolehlah. Dikatakan bahawa Nabi Daud AS ni, Allah Azza wa Jalla perintah dia untuk membina satu tempat ibadah, iaitulah masjid, untuk membina satu tempat ibadah, seperti mana kita ni masjid lah. Tapi Nabi Daud AS dia bina tempat ibadah untuk dia dulu, mihrab. Sebetulnya ayat ni diceritakan berkaitan dengan mihrab Nabi Daud. Kalau kita pasang, kita baca terjemahan tadi kan, Nabi Daud AS dia berada di mihrab dia, iaitu dia sedang beribadat di mihrab. Mihrab yang kita faham hari ni, yang difahami pada hari ni, mihrab ini ya sebagai sekadar satu tanda saja di masjid surau kan. Ya, tanda inilah arah kiblat. Kadang bila kita pergi kiblat yang mana satu, mana depan, mana belakang, dia ada tanda macam kubah sikit tu, imam dia akan solat dekat situ. Zaman Nabi SAW tak ada benda tu. Kemudian ia mula dibina sebagai maslahat lah, sebagai satu masalih mursalah, tak ada masalah lah. Benda tersebut mihrab sampai hari ni pun ada. Cuma zaman Nabi SAW dia tak ada lah satu yang jelas seperti itu. Cuma itu adalah tempat Nabi SAW solat sebagai imam. Dinamakan mihrab. Ini cuma bab teknikal saja. So mihrab ni kita dari sudut bahasa apa? Tempat ibadah. Kadang sebahagian kita pun bila kita duduk rumah kan, dekat rumah-rumah orang hari ni, kadang dia ada surau peribadi dia. Bukan surau sangat, tapi dia macam mihrab. Macam mihrab. Kadang bulan-bulan puasa Ramadan kan, bulan Ramadan, dia akan buat majlis lah kat situ. Kadang dia solat tarawih, qiyam, tazkirah, seolah macam surau kecil di rumah lah. Itu lebih kurang macam mihrab juga lah. Tempat-tempat untuk kita beribadat. Tapi bagi lelaki ni, tempat ibadat dia adalah masjid. Cuma itu mungkin malam, solat malam, qiyamul lail. Mungkin bulan Ramadan, tarawih. Bukan satu kebiasaan untuk solat di situ. So mihrab Nabi Daud AS seperti mana dalam ayat ini diceritakan, dia sedang ibadah di mihrab. Kemudian masuklah dua orang yang panjat dinding. Maknanya dia satu mihrab yang mana tertutup. Dia ada dinding yang tinggi tertutup. Nabi Daud seorang-seorang ibadah kat situ. Kemudian yang mereka dua orang ni pergi panjat dinding tu, masuklah mihrab. Mana mihrab ni dia bukan benda-benda yang kecil lah. Dia seolah satu tempat yang mana betul-betul tertutup. Dia ada dinding yang besar pula. So diceritakan dalam riwayat tersebut, seolah Nabi Daud AS dia buat dulu mihrab dia ibadat dulu situ. Lepas tu barulah dia buat tempat ibadah yang umum untuk beribadat pada Allah. Itu pembahasa kita hari ni masjid. Masjid.
So dia buat tempat dia dulu, lepas tu baru buat tempat untuk orang ramai ibadah. Seolah sepatutnya bila Allah perintah dia buat tempat ibadah, dia pergi buat masjid dulu. Dia pergi buat masjid dulu. Walaupun orang Yahudi apa panggil temple lah, panggil dia punya kuil lah, Solomon Temple. Tapi hakikat tempat ibadah pada Allah masjid lah. Masjid. Walaupun mungkinlah syariat dia tak sama. Tapi apabila Allah perintah, patut buat masjid dulu, lepas tu baru buat tempat ibadat kita. Itu keutamaan. Jadi mana lebih utama? Lebih utama tempat ibadah untuk orang ramai. Beribadat pada Allah. Sedangkan Nabi Daud AS, dia adalah seorang raja. Allah jadikan dia sebagai raja. Jadi bila raja, dia ada satu tanggungjawab untuk membina ni lah. Rumah-rumah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya dia bina tu dulu, tapi dia bina hadiahnya dulu. Prioriti dari sudut prioriti. Yang ni taklah teruk sangat. Di mana kita sebut bahawa Syekhul Islam rahmatullah alaih sebut para anbiya boleh buat kesilapan, tapi bukan kesilapan yang sangat besar. Jadi kesilapan macam ni kita lihat dia bukanlah sangat besar macam yang tadi. Cuma dari segi prioriti, dia buat juga tapi dia buat kemudian. Yang mana satu sepatut diutamakan. Ini Imam Ibn Kathir masukkan dalam tafsirnya. Seolah disebabkan itulah Nabi Daud AS bertaubat. Sebabkan itu dia taubat. Jadi kesilapan yang kecil dia bertaubat sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang nabi. Ayakumullah. Assalamualaikum Ustaz Puan Zawiyah dari Batu Kif dengan ceramah online. Alhamdulillah. Daripada Batu Kif pun ada kita malam ni. Ayakumullah. Ayakumullah. Ahlan wa sahlan. Daripada mana pun kita, mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita insya-Allah. Puan Sarah Husin tak nampak. Apa benda yang tak nampak Puan Sarah Husin? Tak nampak kita punya video ke? Haji Saiful, alhamdulillah. Besut satu. Jelas, alhamdulillah. Jadi Puan Sarah Husin ni apa yang tak nampak? Minta bagi kita punya ni sikit. Oh, mungkin tak nampak kitab tadi kot. Kitab tadi yang kita duk. Saya sendiri pun tak nampak juga. Dia tak apa nak clear. Tapi itulah sajalah nak beritahu bahawa kitab Syekh Saleh Al-Utsaimin antara kitab yang cukup baik untuk syarah pada hadis 40. Sebab syarahan dia tu menyeluruh. Dia pergi pelbagai aspek. Walaupun hadis tersebut ya kita dah baca selalu dah. Ada hadis 40 ni, tapi cuma mungkin dari sudut ni syarahan dia. Aspek yang kadang kita tak apa perasan. Jadi Wallahualam itulah yang disebut oleh para ahli tafsir. Kenapa di sebalik ini? Dan yang keempatnya adalah zahir hadis ni. Zahir ayat Al-Quran ni. Zahir ayat ni. Sebab ni ayat Quran. Patutnya kita melihat pada zahir ni lah dulu banding kita duk tengok riwayat Israiliyat. Kenapa Nabi Daud AS bertaubat? Zahir daripada kisah dalam ni. Kalau kita baca terjemahan tadi, kisah ni bagaimana iaitu Nabi Daud AS bertaubat kerana apa? Kerana dia ni terlalu menumpukan ibadah dia di dalam dinding mihrab dia. Ini yang kita boleh keluar pada zahir ayat ni. Sebab dia ceritakan bahawa Nabi Daud AS dia berada di mihrab beribadat sampai kan rakyat dia kena panjat dinding itu baru boleh jumpa dia. Seolah di situ ada sedikit kesilapan. Sepatutnya sebagai seorang raja, seorang Perdana Menteri, seorang Sultan Agung ke, Presiden ke, apa sajalah istilah asalkan dia pemerintah, sepatutnya akses rakyat kepada dia dipermudahkan. Jadi apalah faedah dia menjadi pemerintah tapi dia apa pun tak tahu tentang rakyat dia. Yang dia sibuk dengan kemewahan, sibuk dengan kesenangan diri dia. Yang ni adalah satu teguran, satu peringatan bagi para pemerintah. Nabi Daud AS sudah tentu jauh sekali.
Cuma diceritakan kat sini, akses kepada dia tu susah sikit. Sepatutnya dia kena cakna lah urusan rakyat dia, masalah rakyat dia. Sampai kan rakyat tu kena panjat dinding mihrab untuk jumpa dia. Ini satu teguran. Benda tu sebenarnya kesalahan kecil lah. Bukannya dia zalim pada rakyat dia. Jauh sekali. Cuma nak bagi peringatan untuk kita semua juga. Tak semestinya pemerintah yang betul-betul sangat berkuasa. Kadang-kadang kita mula dulu. Kita sebagai suami, pemerintah rumah, mudah tak akses kita, anak-anak akses. Adakah kita tahu hakikat apa yang berlaku di rumah kita, anak-anak kita, apa masalah mereka? Mungkin mereka berada di asrama, kan? Jadi mudah tak dia akses, ataupun kita ada satu dinding tembok yang terlalu tinggi di antara kita dengan isteri, dengan anak. Betul juga yang seterusnya lah. Pengurusi surau, pengurusi taman, dia tahu tak apa yang berlaku kat taman dia? Mudah tak orang nak akses, nak jumpa dia? Sehingga akhirnya naik adun, ahli parlimen, menteri besar, menteri-menteri dan seterusnya lah. Ini yang kita nampak secara zahir, madai apa yang ada dalam ayat Al-Quran ini. Kemudian yang keduanya, disebut oleh para ahli tafsir, yang keduanya adalah apabila berlakunya pertengkaran antara dua orang lelaki tadilah. Seorang ada 99 kambing, biri-biri, seorang lagi ada seekor. Yang 99 dia dakwa hak seekor tu dia punya juga. So nampak macam siapa hak paling banyak, dialah nampak yang jahat. Dia dah ada 99. Kenapa nak minta seekor saja? Jadi mereka bawa kepada Nabi Daud AS. Jadi sepatutnya Nabi Daud AS dengar dua-dua pihak. Tidak ada bias, tak cenderung kepada salah satu. Tak condong dan tak cenderung pada salah satu. Walaupun kita tengok, kalau ada dua orang, seorang ada 99, seorang ada seekor. Jadi kita mungkin tengok, seekor ni, dialah hak ni yang betul ni, dia ada seekor je. Hak ni kaya, hak ni miskin, kita tolong hak miskin. Boleh jadi juga hak miskin tu sebenarnya dialah yang pencuri. Dia curi seekor. Yang ni dia memang ada 100, walaupun dia kaya. Jadi kadang kita ada bias. Sepatutnya kita dengar dua-dua dulu. Dengar cerita dua-dua, dah selesai, barulah buat keputusan. So dalam ayat ini diceritakan bahawa seolah Nabi Daud AS dengar sebelah pihak saja. Tak dengar hujah daripada kedua-dua belah pihak. Sepatutnya dia dengar dua-dua belah pihak, tak kira siapa pun, supaya berlaku adil. Puan Sarah buku ya kitab. Tu kita nampak gayanya macam itulah buku ataupun kitab tadi. Jadi yang penting dia punya tajuk lah. Saya pun tak tahu macam mana nak bagi nampak. Sebab ni dia zoom dia lain sikit. Zoom ni lain sikit. Bila kita buh depan kadang dia hilang. Baik, Allah Ta'ala alam. Itulah yang zahir yang kita lihat pada tafsir, terutama tafsir Ibn Kathir. Madailah dengan ayat Al-Quran ini. Maka Nabi Daud AS pun bertaubat. Baik, ayakumullah, Haji YB Sapuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Taman Seri Serdang. Alhamdulillah Taman Seri Serdang clear. Cikgu Faizul pada, bagaimana pendapat ulama tentang dosa Nabi sedangkan Nabi bersifat maksum, iaitu tidak berdosa? Baik, tentang isu maksum ini kita pernah sentuh pada kuliah-kuliah kita yang lepas. Tapi kita ulang kaji sekali lagi lah, manakala ada persoalan daripada Cikgu Faizul. Ada persoalan sikit daripada Cikgu Faizul, kita ulang kaji sikit. Tentang masalah ni. Masalah maksum ni. Al-ismah ataupun Nabi ni dia maksum. Ya, ini adalah satu konsep yang mana kita beriman. Nabi dan para anbiya yang lain semuanya maksum. Cuma yang dimaksudkan maksum ni apa? Itu maksum daripada dosa. Maksum daripada dosa disepakati, sepakat. Adapun maksum daripada kesilapan. Dosa lain, mana dosa Allah telah mencatatkan dosa, menghukum dosa ke atas dia, tidak.
Tetapi dia ada tak buat kesilapan? Dia ada buat kesilapan. Namun kesilapan ini ia hanya kesilapan yang kecil. Ialah kesilapan yang kecil. Ia bukan kesilapan yang besar. Itu. Dan juga yang keduanya, para anbiya, mereka apabila melakukan kesilapan, mereka tidak terus menerus. Itu makna maksum. Kesilapan itu kecil dan juga dia tak berterusan. Kemudian dia melakukan satu kesilapan bukan dengan sengaja. Dia tidak melakukan dengan sengaja. Itu makna dia maksum. So inilah kesimpulan yang dibuat oleh Syekhul Islam rahmatullah alaih, bahawa para anbiya, dan inilah juga pandangan jumhur, majoriti para ulama, para anbiya buat kesilapan, tapi kesilapan tu kecil, tidak berterusan dan tidak sengaja. Namun tidak dikenakan dosa pada para anbiya. Dia isma, maksum daripada dosa. Wallahu ta'ala alam. Itu kesimpulan yang dibuat oleh para ulama masalah ni. Baik, kita masuk bab seterusnya, taubat Nabi Yunus AS. Menangkan ini bab yang terakhir dalam kitab taubat ni. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk doa pula. Tu kita dah selesai bab berkaitan dengan taubat. Kuliah akan datang bab berkaitan dengan doa pula. Doa-doa para anbiya. Yang ni taubat para anbiya. So manangkan ada baki sikit saja lagi taubat Nabi Yunus, kita habiskan bab ini untuk malam ini insya-Allah. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat ila kadzalika nunjil mu'minin. Baik, maksudnya, dan Dhu an-Nun, ketika dia telah pergi dalam keadaan marah dan dia telah berfikir bahawa tidak akan sekali-kali kami mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Lalu dia telah mengisytiharkan di dalam kegelapan dengan ucapan, tiada apa jua Tuhan melainkan hanyalah Engkau. Maha suci Engkau, kerana sesungguhnya aku adalah aku dari kalangan orang-orang yang zalim. Lalu kami telah memperkenankan baginya dan kami telah menyelamatkan dia dari kesedihan itu. Dan seperti demikian, itulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Baik. Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Surah Al-Anbiya ayat 87 dan juga ayat 88. Sedikit faedah daripada bacaan ayat ini. Ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dia ada nun kecil. Nun kecil kat situ. Nunjil mu'minin. Tu kena baca nun tu walaupun dia kecil. Dan kita mungkin terlepas pandang nun tu kecil sangat. Mungkin kita baca wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Itu menyelamatkan nunji. Baik. Terlihat apakah tafsiran para ulama ahli tafsir berkaitan dengan ayat ini. Dan Dhu an-Nun. Dhu an-Nun. Penterjemah kita dia tak terjemah Dhu. Dhu di sini dia kekalkan perkataan yang sama, Dhunnun. Dhunnun. Dhu dari segi bahasa maknanya yang memiliki. Yang memiliki. So Dhu an-Nun. Nun ini kata Imam Ibn Kathir adalah nama bagi ikan. Ikan yang besar yang telan Nabi Yunus tu, nama dia Nun. So ia bukanlah satu istilah. Nun ni adalah satu nama. Nama. So Dhunnun yang memiliki nun. Mana yang memiliki ikan tadi. Nisbah. Dia adalah nisbah. Kerana ikan itulah yang telan dia, maka dia dinisbah kepada ikan tersebut. Nama dia Nun. Ataupun nama ikan tersebut. Jadi tak ada masalah kalau kita nak kekalkan istilah ni Dhunnun ataupun kita nak terjemah yang memiliki an-nun sebab dia nama juga. Nun ini adalah nama ikan besar tersebut.
Dhunnun juga istilah yang seringkali digunakan oleh golongan ahli sufi. Golongan ahli sufi, sebab mereka cukup sukalah kisah Nabi Yunus alaihissalam ni, sebab dia seolah telah menyendiri di dalam perut ikan nun ni tadi. Maka mereka pun suka menyendiri di dalam hutan, kadang dia masuk dalam gua ataupun menyendiri di rumah dia dan bagai tempat-tempat yang lain lah. Dengan pelbagai istilah bersuluk dan sebagainya. Jadi dalam Islam konsep-konsep ni pun ada, tapi dikena seimbang kedua-duanya. Memanglah para anbiya kadang-kala mereka menyendiri, tapi itu tidak menafikan bahawa mereka ini asalnya diutus untuk berdakwah. So kalau dia duk menyendiri, maka bagaimana dia nak berdakwah? Dia kena seimbang dua-dua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia memang menyendiri di Gua Hira, tapi itu sebelum dia jadi rasul. Bila dia dah mendapat wahyu, dia tidak lagi pergi ke Gua Hira. Kerana kerja dia bila dah mendapat wahyu menjadi seorang rasul, kerja dia berdakwah. Begitu juga kita ada syariat salat jamaah, syariat haji itu, yang tak boleh menyendiri, dia mesti bercampur gaul dengan masyarakat. Itu juga ada hadis-hadis yang sahih seperti riwayat Ibn Majah dalam Sunan tentang fadilat seorang yang bercampur gaul dengan masyarakat dan bersabar dengan mereka, maka itu adalah satu kelebihan bagi dia. Itu lebih baik berbanding dengan dia hilang sabar, maka dia menyendiri. Kalau dia sabar, campur dengan masyarakat dan sabar dengan perangai mereka, itu lebih afdal, lebih baik bagi dia. So kena seimbang. Setengah keadaan seperti bulan Ramadan. Nabi SAW dia pada bulan Ramadan, di mana kita sedia maklum, dia akan i'tikaf. I'tikaf ni menyendiri lah. Dia duduk masjid saja i'tikaf. Tapi itu untuk Ramadan, 10 malam terakhir. Dan di akhir hayat Nabi, 20 malam terakhir. Tapi untuk Ramadan, namun bulan-bulan yang lain tak begitu. Bukan kebiasaan dia. Nabi pergi berperang, Nabi menjadi pemerintah politik. Tu kena seimbang lah dua-dua ni. Dhunnun kalau kata kita nak guna sebagai satu gelaran pun tak ada masalah. Tapi ahli sufi dia suka gelaran dhunnun ni lah. Kita faktor-faktor yang macam ni. Yang ke arah kesufian. Baik, ketika dia telah pergi dalam keadaan marah. Inilah zahir. Bahkan kita lihat tafsir pun, mereka pun tak bawa cerita-cerita Israeliat sangat berkaitan kenapa Nabi Yunus AS bertaubat. Sebab ayat ni pun dah jelas. Dan kisah-kisah Israeliat pun tak ada dengan masyhur diceritakan. Tak diceritakan dengan masyhur oleh kita tafsir berkaitan dengan Israeliat. Baik. Jadi dia pergi dalam keadaan marah, mana marah kepada kaum dia. Sebab Nabi Yunus AS dakwah kepada kaum dia tak mau terima dakwah dia. So, Nabi Yunus dah fed up dengan mereka ni, dah letih, penat. Nabi Yunus sebut, mereka ni dalam masa 3 hari akan diturunkan azab. Nabi Yunus pun tinggal lah. Di situlah kesilapan Nabi Yunus. Sepatutnya dia tidak berputus asa daripada kaum dia. Seolah dia berputus asa. Kita pun kadang macam tu lah, kita fed up. Kita dah letih lah nak melayan mereka ni. Kita dah fed up, tinggal lah lantak dia. Itu teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan marah. Sepatutnya dia tak tinggalkan kaum dia. Bagi peluang, bagi chance pada kaum dia. Sampailah pada saat yang terakhir. So dalam masa 3 hari itu, kaum dia sempat taubat. Nabi Yunus dah tinggal mereka. Dalam masa 3 hari, kaum dia taubat dan Allah tidak turunkan azab. Tak kena, kaum dia selamat. Sebab dalam masa 3 hari dia sempat taubat. So kita sebenarnya dalam masa yang terakhir ni, last chance ni, kadang-kala dia sempat taubat. So jangan kita putus asa. Terutama yang anak kita, isteri, suami, keluarga terdekat, ayah,
ibu, hak paling dekat dengan kita, jangan putus asa. Kalau yang ni pun kita putus asa, macam mana hak lebih jauh pada kita. Lagilah kita rasa dia ni tak ada chance lah, biarlah lantak dia. Mungkin dia saat-saat terakhir dia ada turning point. Bayangkan kau Nabi Yunus AS masa 3 hari yang terakhir sebelum diturunkan azab, sempat taubat dan mereka selamat. Jadi Nabi Yunus tinggal mereka sedangkan mereka taubat. Kat situlah ada kesilapan Nabi Yunus AS. Lepas tu diceritakan ayat ni, dia pergi dalam keadaan yang marah. Dia pergi dalam keadaan dia yang marah. Jadi Nabi Yunus dalam keadaan yang marah ini sepatutnya tidak berlaku pada seorang Rasul. Kalau manusia biasa kita ni mungkinlah kan. Tapi sebagai seorang Rasul tak sepatutnya. Tak sepatutnya sebagai seorang Rasul. So di situlah zahirnya ayat inilah. Baik. Kemudian seterusnya, dia telah berfikir bahawa tidak akan sekali-kali kami mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Maknanya dia putus asa lah. Dia rasa macam Allah Azza wa Jalla ni seolah-olah bukannya dia betul-betul. Seolah-olah Allah ni tak ada kuasa. Sedangkan Allah boleh untuk tukar seorang itu. Walaupun dulu dia memang penentang Islam. Macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkinlah pada zaman itu tengok ya Umar ni tak ada harapan dah mungkin. Tapi Nabi doa. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Ketika mana dia sebelum Islam, dia ni antara yang duk sebat. Dia ni tukang sebat hamba-hamba daripada kabilah Adi. Dia Quraisy juga tapi dia ni cabang Adi. Jadi dia ketua kat situ, dia tukang sebat. Dialah tukang mesyuarat. Mesyuarat dengan kafir Quraisy lain macam mana nak bunuh Nabi. Dia salah seorang juga. Macam mana nak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ahli mesyuarat. Salah seorang yang duk sebat. Tapi akhirnya masuk Islam. Mana kita kena sangka baik pada Allah. Allah Maha berkuasa, dia boleh tukar siapa saja. Kalau kata dia ketua Yahudi kan, dia pun boleh ditukar juga. So kesilapan di situlah. Seolah Allah tidak mempunyai kuasa untuk menentukan sesuatu. Benda yang seolah macam mustahil. Lalu dia mengisytiharkan di dalam kegelapan dengan ucapan. Kegelapan di sini, kata Imam Ibn Kathir, sama ada kegelapan di dalam perut ikan tadi, ataupun kegelapan malam, ataupun kegelapan gelap. Memang di dasar lautan, bila duduk dalam perut tu, di dasar lautan tu semuanya gelap. Sebab ya berada di dasar. Dengan ucapannya, tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Engkau, Maha Suci Engkau, kerana sesungguhnya aku adalah aku dari kalangan orang-orang yang zalim. Jadi dia mengakui dirinya zalim. Dan kita bila buat dosa, kena mengaku zalim dulu. Jangan bodoh betul sombong. Kita dahlah jahil, betul sombong pula, maka Allah akan tarik petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita jahil, namun merendah diri, Allah bagi petunjuk kepada kita seperti mana para anbiya, para nabi. Para anbiya dan juga para nabi. Ini admin kita. Peringat soalan. Ustaz, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ada bacaan zikir taubat tak? Wallahualam Nabi Daud kita tak dapati. Nabi Daud. Macam ayat tadi, dia cuma cerita Nabi Daud memohon pengampunan pada Tuhannya dalam keadaan dia bersujud. Tapi pada lafaz ini sepatutnya kharra raki'an. Raki'an maksudnya rukuk. Dalam keadaan dia rukuk. Tapi mungkin penterjemah kita dia melihat makna secara umumnya, rukuk tu maksudnya sujud. Bila kita rukuk, kita sujudlah. Biasanya orang minta ampun dalam keadaan sujud. Tapi kalau kita tengok zahir ayat ni dalam keadaan rukuk. Raki'an, kharra raki'an. Raki'an maknanya rukuk. Jadi taubat dan juga doa boleh dalam rukuk, bukan sujud. Sahaja tak. Walaupun sujud lebih afdal lah. Kerana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang itu paling dekat dengan hamba-Nya ketika sujud. Paling dekat. Paling mudah untuk mustajab. Tapi rukuk juga seperti ayat ni, dia mohon keampunan dalam keadaan rukuk. Terjemah kita terjemah sujud. Sujud makna mungkin secara umum. Secara umumnya bila kita rukuk, maka insya-Allah kita akan sujud. Secara umumnya macam tu. Bahkan para ahli tafsir pun menyebut makna umum ni. Makna rukuk dengan makna sujud. Cumanya kalau boleh kita terjemah rukuk,
Lepas tu dalam bracket, dalam kurungan, kita sujud. Supaya sebahagian orang nak belajar bahasa Arab, ni maksudnya apa? Maksud dia rukuk, tapi makna secara keseluruhannya, maknawinya adalah sujud. Jadi macam tu baru kita boleh clear. Jadi, kembali pada persoalan Ustaz Nabi Daud. Nabi Daud Allah Alam kita tak dapati. Bahkan Syekh Abdul Razak pun tidak membawa bab doa, nanti pun tak ada bab doa Nabi Daud. Tak ada. Kalau kita lihat Nabi Daud ni ada bab taubat saja. Doa tak ada. Doa Nabi Daud tidak kita dapati. Yang ada doa Nabi Sulaiman ada. Doa Nabi Sulaiman ada, tapi doa Nabi Daud tak ada. Doa Nabi Sulaiman yang ni minggu lepas kita dah lalu, ayat 35 daripada surah Sad. Jadi Puan Sarah, doa Nabi Sulaiman ayat 35 daripada surah Sad. Ayat 35 daripada surah Sad. Boleh dapat lah? Ayat 35. Ya. Sad ayat 35. Itu doa Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi saya dah balas reply yang mana doa tu doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Adapun doa Nabi Daud Allahu a'lam, kita tak dapati ya. Dah menjawab soalan lah. Baik. Jadi ni doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini hampir semua kita hafal lah ni kot. Semua hampir kita semua hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Wallahu ta'ala alam. Selesailah dua bab kita ni. Akhirnya habis bab taubat Nabi Yunus. Sebelum tu bab taubat Nabi Daud alaihissalam. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuklah bab doa pula. Doa-doa para anbiya. Dan kesemua ni taubat ni kata Syekhul Islam, Allah menceritakan pada kita kisah-kisah taubat para anbiya untuk kita mencontohi mereka dalam perkara ini. Seperti mana dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi Syekhul Islam nak peringat kita bahawa walaupun dia cerita para anbiya yang terdahulu, cerita Nabi yang terdahulu, syariat yang terdahulu, tapi lambat taubat ini kita boleh ikut, tak ada masalah, apatah lagi dia cerita dalam Quran. Sebab itu Syekh Abdul Razak dia tak bawa pun cerita-cerita Israiliyat. Sebab cerita Israiliyat kita tak payah mengikut syariat dia, tapi bila cerita para anbiya tu dalam Quran, maka kita pun ikut syariat tu. Sebab apa? Dia ada dalam Quran. Dia ada dalam Quran. Kita pasti syariat itu yang sahih dan dia tak bercanggah dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ke Syekhul Islam sebut kita kena contohi macam mana cara mereka taubat. Kena contohi walaupun mereka tu bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia diceritakan juga dalam Quran. So, itu yang dikehendaki oleh Syekhul Islam supaya kita contohi para anbiya dan rasul. Baik. Kita ambil soalan-soalan yang terakhir sebelum kita tangguhan kuliah kita malam ni. Puan Nur Kasih, hari-hari kena buat solat taubat. Kedip mata je kita ni dah ada dosa. Kedip mata tu deep, mendalam, kedip mata. Zaman moden kita ni yang buka mata kat Facebook, kat WhatsApp, semuanya ada dosa. Dosa. WhatsApp pun kadang merapu WhatsApp kita, sebab tu kita kena share live kita masuk grup-grup taman, grup-grup kerja kita. Kadang grup-grup ni mengarut grup taman. Malam Jumaat saja nanti gambar-gambar perempuan yang bawa masuk. Kita ingat apalah benda-benda baru, benda penting. Tekan-tekan buang masa kita, data kita duk loading. Dapat dosa lagi pula. Itu kalau cerita malam Jumaat yang lepas ni lah.
Malam-malam lain pun juga penuh dengan dosa. Jadi hari-hari kena buat solat taubat. Solat taubat sahih daripada Nabi SAW. Cumanya ia tidak ada kaifiat yang khusus. Kaifiat ni berapa rakaat, nak baca apa, surah apa, rakaat pertama baca apa. Tak ada. Tapi ya solat taubat konsep tu ya sahih. Jadi buat solat taubat. Baik, Haji Ahmad Kamal, ada soalan akikah. Tak apalah, soalan akikah luar sikit pada kita pun tak apa. Adakah tempoh akikah sebelum anak berumur 2 tahun? Sebelum 2 tahun. Wallahualam, akikah ni yang afdalnya hari ke-7 lah. Hari ke-7, afdalnya sembelih kambing. Katakan sembelih, lepas tu masak esoknya, tak ada masalah lah. Ini seperti mana Imam Ibn Al-Qayyim lah sebut. Yang penting kambing tu disembelih pada hari yang ke-7. Cumanya majoriti para ulama membenarkan kita kalau kata tempoh yang harus selain pada sunnah yang ke-7, yang harus ni sampai baligh. Sampai baligh. Selagi mana dia belum baligh, dia sembelih akikah. Bila anak tu dah baligh, maka dia sembelih korban. Dia sembelih korban. Ini juga pandangan masyhur dalam mazhab kita Syafi'i lah. So dia punya sempadan dia apa? Bukan 2 tahun. Sempadan dia baligh. Allah Ta'ala alam. Puan Nur Kasih, Assalamualaikum Ustaz. Lewat baru dapat masuk. Ni pun dengar suara. Alhamdulillah. Dengar suara pun okey lah. Haji Ahmad Kamal, Ustaz, saya nak bertanya tentang akikah. Adakah ada sunnah kalau nak sembelih kambing perlu akad? Jika orang lain sembelih bagi pihak kita. Maaf soalan lari dari tajuk. Okey. Kalau kata kita nak ada orang lain yang sembelih bagi kita, kalau kata orang lain sembelih bagi kita, ada akad lah. Kita kata sama ada akad wakalah, kita wakilkan pada penyembelih tu, mana dia sembelih itu dengan niat akikah. Dia bukan sembelih untuk makan, sembelih untuk korban ke. Jadi itu kita kena clear jugalah, kita sembelih untuk apa. So dalam muamalat, semua benda kena ada akikah. Terutama kalau kita wakil pada orang. Kalau kita sendiri sembelih, kita niatlah hati kita lah, kita tahulah kita ayah. Tapi kalau orang lain sembelih, dia mana tahu ni sembelih apa. So kita kena wakilkan kepada dia, wakalah lah. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat jika ada soalan-soalan yang terakhir. Okey, nampaknya macam tak adalah soalan. Alhamdulillah, cukup sekadar itu kuliah kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tu last minute ni masih lagi sempat untuk join kontes. So boleh tengok message yang dipin di Akademi Sunnah dan joinlah kontes ni, insya-Allah esok kita boleh dapat nama para pemenang. Baik, kita tengok dahulu dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.